Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas boleh tolong maklumkan dan share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya ya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, ada satu pendapat bahawa sebenarnya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ada satu impian untuk menjinakkan DAP. So ini pendapat ya. Betul atau tidak saya tidak tahu, tetapi it seems to be the opinion. Nampaknya ada pendapat ini dari kalangan orang dalam UMNO sendiri. Of course, mereka yang berpendapat demikian memang rasa kalau itulah agenda Zahid, maka ini agenda gila. Zahid tengah mimpi. But anyway, ada yang berpendapat sebab mereka cuba rasionalkan ya, tindakan Zahid menghancurkan UMNO dan membawa UMNO bersama DAP dan ya melanggar kehendak pengundi UMNO ni. Mungkin dia nak cuba jinakkan DAP sebab dia rasa kalau Tun Razak dulu berjaya jinakkan gerakan yang daripada pembangkang masuk ke bersama Parti Perikatan dan menubuhkan Barisan Nasional, maka mungkin Zahid rasa dia boleh jinakkan DAP. Okey. Sebenarnya kes gerakan dengan kes DAP ni totally berbeza. Mungkin golongan muda tak tahu sejarah bahawa gerakan ni, parti gerakan ini sebenarnya ditubuhkan pada tahun 1968 oleh 6 individu, antaranya yang berbilang bangsa ya. Watak utamanya sebenarnya seorang Melayu, Syed Hussein Alatas. Dia dua beradik sebenarnya. Dia adalah orang pemikir ya, dua pemikir dari Syed Hussein Alatas dari Universiti Singapura, kemudian adik dia Syed Naqib Alatas. Dan mereka ni kumpulan pemikir berpandangan jauh, dan juga di dalam parti gerakan yang ditubuhkan 1968 ni ada seorang bekas presiden MCA iaitu Lim Chong Yu. Now, mengapa Lim Chong Yu bersama-sama Syed Hussein membentuk gerakan bersama 4 orang lagi adalah kerana Lim Chong Yu sebenarnya dia selepas mengambil alih sebagai presiden MCA pada 1958, tahun berikutnya untuk pilihan raya umum 1959, Lim Chong Yu ni dia ada tuntutan yang luar biasa buat Tunku Abdul Rahman. Dua tuntutan yang Tunku Abdul Rahman tidak boleh terima ialah Lim Chong Yu mati-mati hendak MCA diberi 40 kerusi untuk bertanding. Ya, so dia nak 40 kerusi dan dia juga hendak bahasa Cina dijadikan bahasa kebangsaan. Now, saya tidak pasti adakah dia mahu bahasa Cina menjadi salah satu bahasa kebangsaan ataupun menjadi bahasa kebangsaan, saya tidak tahu, tetapi itu salah satu demand dia. So of course Tengku tidak boleh terima permintaan itu. So hubungan Tengku dan UMNO dengan MCA menjadi regang dan berlaku juga perpecahan di dalam MCA. So di situlah di zaman Lim Chong Yu ni tim A, tim B menjadi makin besar dan benda tu berlarutan berdekad lamanya lah. Okay. So anyway, Lim Chong Yu telah tak puas hati dan sebagainya, dan akhirnya dia meninggalkan MCA. Dan seterusnya dia pada 1968 mereka menubuhkan gerakan, dan gerakan sebenarnya hendak menguasai Pulau Pinang antara lain. So gerakan pada masa tu pendanaan dia sebab penglibatan tycoon dan sebagainya, so dia ada pendanaan dia tapi tak cukup untuk ke seluruh negara. Gerakan tidak menjangkakan bahawa mereka akan menang besar di Pulau Pinang. Gerakan tidak jangka dia akan menang cukup kerusi untuk berjaya membentuk sebuah kerajaan negeri bersama pihak lain. Dia tidak jangka. Gerakan ni sebenarnya orang-orang lama ni dia mula sedar bahawa jika mereka tahu mereka akan menang, maka mereka akan bertanding di seluruh negara. So pada masa tu, iaitu pilihan raya 1969,
Parti Perikatan kena tamparan kencang. Buat pertama kali dalam sejarah dia hilang majoriti 2/3 dan dia hilang Pulau Pinang. So kemudian gerakan dengan DAP berarak lah apalah dan terjadi peristiwa dan sebagainya, itu saya tak nak masuk lah. Okey. So bila Tun Razak masuk, Tun Razak ni dia berfikiran jauh. Bila Tun Razak mengambil alih daripada Tunku Abdul Rahman, dia berfikiran jauh. Daripada cuba bergaduh atau terus bermusuh dengan gerakan, dia mempelawa gerakan bersama Parti Perikatan. Dan seterusnya bila gerakan masuk dan beberapa parti lain masuk, dia jenamakan semula Parti Perikatan sebagai Barisan Nasional. So itulah sejarah Barisan Nasional. So Tun Razak sebenarnya bukan nak jinakkan gerakan. Dia terima gerakan seadanya dan bila gerakan bersetuju untuk bekerjasama, maka dia masukkan gerakan ke dalam satu persekutuan parti-parti yang dikenali sebagai Barisan Nasional. Gerakan ni dia dasar dia memang hendak demokrasi, dia nak keadilan, dia nak banyak perkara yang saya rasa boleh diterima. Cuma dia ada satu kehendak, iaitu dia nak liberalisme budaya. Now, liberalisme budaya ni, dari sudut budaya ni, bukan walaupun ia bertentangan dengan Islam, tapi ia bukan menyeluruh seperti liberalisme yang korang duk bincang sekarang. It's very different. Okay, so ada orang tak puas hati, tapi anyway gerakan bukannya parti Islam dan ia tidak merangkumi liberalisme menyeluruh buat negara. So it is actually hal depa lah. Kalau orang Cina nak liberalisme untuk diri depa sendiri, tak ada apa, tak ada apa hal. Ini cukup berbeza dengan DAP. DAP dia sebenarnya tertubuh pada 1965 apabila Lee Kuan Yew, iaitu Presiden PAP, People's Action Party Singapura versi Melaya, telah ditendang keluar secara kehormatnya oleh Parlimen menerusi undi majoriti. Maka Parlimen menerusi undi majoriti, termasuk China, MCA, MIC, termasuk pembangkang sebulat suara tidak mahu Singapura sebahagian daripada Malaysia. So this is not about Malay tak mahu Singapura, this is not about ni. Sebulat suara tidak mahu Singapura dalam Malaysia. So bila PAP keluar, PAP pada masa itu banyak cawangan di Malaysia. So cawangan-cawangan yang sedia ada di Malaysia dijenamakan semula sebagai DAP. Dan pengasas DAP ini adalah sekumpulan 4 individu pemimpin yang asalnya daripada PAP. Dan watak utamanya adalah Devan Nair. Devan Nair ini adalah satu-satunya orang Singapura dari PAP yang bertanding di Semenanjung sekaligus melanggari perjanjian antara Tunku Abdul Rahman dengan Lee Kuan Yew bahawa PAP tidak akan bertanding di Semenanjung. Dan Devan Nair menang di Bangsar. So Dewan Nair menubuhkan mengasaskan DAP atas prinsip-prinsip sama PAP kerana dia guna cawangan sama, keahlian sama dari PAP, cawangan-cawangan PAP yang tertubuh di Malaysia. Maknanya dia ada agenda Malaysia dan dia ada agenda sekularisme, iaitu dia ada agenda untuk lari daripada perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan Malaysia yang dia tidak setuju, seperti hak orang Melayu, istimewa orang Melayu, Bumi Putra dan sebagainya, ya. Dia lari, dia tak mau. Okey, dan DAP pernah menentang selepas ditubuhkan, selepas Lim Kit Siang ambil pernah menentang, ya, agenda hak istimewa Bumi Putra dan sebagainya. Okey, Lim Kit Siang malah dia pernah mempersoalkan, ya, penggunaan eksklusif bahasa kebangsaan Melayu di dalam literature, dan dia telah mengadakan perdebatan di umum dengan Said Naqib Al-Atas yang telah memarahkan orang Melayu, ya. So anyway, ia diasaskan oleh Dewan Nair atas penendangan keluar PAP dari Malaysia, dan dia kekalkan agenda Malaysia. Maknanya semua agenda PAP kekal. Dan kalau anda tak nak tahu, Lee Kuan Yew dulu masa dia di dalam parlimen, dia sebenarnya lantang bersuara
Dan kalau anda lihat Tun Mahathir, pada masa itu dia ahli Parlimen Kota Serta, Tun Mahathir pernah menyuarakan dalam Parlimen PAP ni berpura-pura hendak terima bahasa Melayu, tetapi sebenarnya dia tidak berniat menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. So, itu sejarah DAP. Dan kemudian DAP berkembang dan akhirnya apa yang terjadi sekarang ialah UMNO sudah berpelukkan dengan DAP. DAP dengan gerakan berbeza. Dan kerjasama UMNO dengan DAP bukannya atas syarat-syarat UMNO seperti mana dalam zaman Tun Razak. Tun Razak dia tak nak bergaduh. Parti perikatan masih menguasai. Dia ada majoriti selesa, cuma dia hilang 2/3. Dia ada majoriti selesa, jadi dia pelawa gerakan masuk. Dan gerakan ni tak ada pun perkara-perkara ekstremis di dalam perlembagaan dia yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Tetapi UMNO bekerjasama dengan DAP bukannya atas syarat UMNO. Dia bekerjasama dengan DAP atas syarat Pakatan Harapan. So UMNO ni dia jadi parti kecil di dalam gabungan bekerjasama ini. Dan DAP dia ada agenda yang bercanggah dengan prinsip perlembagaan persekutuan. Kalau ikut DAP, perlembagaan dia, aspirasi sekularisme dia, pertama bila kita sebut aspirasi nak jadikan Malaysia negara sekular, maknanya DAP tahu bahawa sekarang ini Malaysia bukan sekular. Kalau Malaysia sekarang bukan what you call sekular, mengapa DAP ada aspirasi nak jadikan Malaysia sekular? So dia nak jadikan Malaysia sekular sekaligus bermakna tidak boleh ada hak istimewa Bumi Putera, tidak boleh ada perkara-perkara berkait dengan agama dalam mana-mana bentuk pentadbiran, termasuk tak boleh ada undang-undang syariah dan sebagainya. Dan hak sama rata dari segala aspek melibatkan Bumi Putera dan bukan Bumi Putera. So, itu yang DAP mahu. Dan bila UMNO bekerjasama, maknanya UMNO sekaligus telah setuju secara longgar. UMNO boleh deny, tetapi mereka duduk dalam blok sama, dalam blok kerajaan, maknanya dia secara halus sudah terima benda ni. Okay? So ini adalah situasi sebenar. Ianya tak sama dengan isu parti gerakan dulu. UMNO andai kata benar pendapat segelintir pihak bahawa Zahid ada satu rancangan gila dia nak jinakkan DAP, maka komen saya buat Zahid is selamat maju jaya lah, selamat mencuba. Okay, so itu pendapat saya ya. So sehingga kita berjumpa di live seterusnya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.